Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Alias 17199817 dan Naqiyatul Khalidah binti Hanafiah U2003529 dari kumpulan 7 ingin membentangkan modul 8 dengan subtopiknya Structure of the Sun, Nuclear Fusion in the Sun and Solar Weather. Topik yang pertama ialah struktur matahari, di mana kita akan menyentuh mengenai bagaimana matahari itu dapat bersinar dengan sangat terang dan kita akan mempelajari mengenai lapisan atmosfera matahari. Orang dahulu kala membayangkan bahawa matahari ini adalah sejenis api yang mungkin ketulan arang ataupun kayu yang terbakar. Mereka hanya membayangkan energi matahari ini melalui satu proses yang dipanggil chemical processes, di mana mereka dapat melihat proses ini berlaku apabila arang dan kayu terbakar di bawah sinaran matahari. Kemudian, pada tahun 90-an, ahli astronomi datang dengan idea di mana matahari mengeluarkan tenaga dengan perlahan-lahan mengecil dalam saiznya melalui satu proses yang dinamakan proses gravitational contraction, iaitu pengecutan graviti. Namun, ahli geologi datang dan mengatakan bahawa itu adalah kesilapan besar kerana bumi sudah jauh lebih tua 25 juta tahun, apatah lagi matahari, yang menunjukkan pengecutan graviti ini tidak dapat dibandingkan dengan generasi tenaga matahari. Akhirnya, satu explanation yang baru keluar daripada Einstein publication termasuk dengan equationnya yang terkenal, iaitu E sama dengan mc kuasa 2, di mana E merupakan unit bagi energi, M merupakan unit bagi jisim dan C kuasa 2 merupakan kelajuan cahaya. Ini menunjukkan bahawa jisimnya sendiri mengandungi amount yang sangat besar, di mana jisim adalah sepadan ataupun selari dengan energi. Jisim matahari yang sangat berat mengandungi kuasa yang sangat tinggi, yang mana boleh menghasilkan sinaran yang berbilion tahun. Matahari menukari jisimnya kepada tenaga melalui satu proses yang dinamakan proses nuclear fusion, iaitu perlakuran nuklear. Persoalannya, bagaimanakah fusion itu bermula? Perlakuran nuklear memerlukan suhu dan ketumpatan yang sangat tinggi, yang di mana kita dapat temui syarat ini jauh di dalam teras matahari, iaitu core, dalam lapisan matahari yang kita akan dalami lepas ini. Matahari telah lahir 4.5 bilion tahun dahulu daripada runtuhan awan interstellar gas. Pengecutan awan ini mengeluarkan graviti energi yang berpotensi menaikkan suhu dan tekanan dalamannya. Tanpa sumber energi lain yang menggantikan tenaga yang keluar dari permukaannya, matahari berterusan mengecil sehingga suhu pusatnya cukup tinggi untuk menerima nuclear fusion. Akhirnya, matahari akan menggantikan energi yang hilang daripada permukaannya dan berhenti mengecil. Kesimpulannya, semakin ia mengecil, semakin panas dan tumpat gas itu, maka berlakulah proses nuclear fusion. Matahari terus bersinar dengan stabil pada hari ini dipengaruhi oleh dua faktor kestabilan. Faktor kestabilan yang pertama dinamakan gravitational equilibrium, iaitu keseimbangan graviti. Keseimbangan ini berlaku di antara tolakan tekanan dalaman gas keluar dengan tarikan graviti ke dalam. Tekanan kuat gas dari dalam matahari memberi keseimbangan graviti pada setiap sudutnya. Semakin dalam lapisan matahari itu, semakin meningkat tekanannya. Jauh di dalam teras matahari, tekanan di dalamnya menyebabkan gas cukup panas dan tumpat untuk menerima nuclear fusion. Tenaga yang dibebaskan oleh fusion kemudian memanaskan gas dan mengekalkan tekanan yang menjaga keseimbangan matahari terhadap tarikan graviti ke dalam. Faktor yang kedua ialah energy balance, iaitu keseimbangan energi, di mana kadar energi fusion dari teras matahari ke permukaan matahari adalah seimbang dengan kadar energi yang dipancarkan dari permukaan matahari ke alam semesta.
Keseimbangan energi ini penting kerana tanpanya keseimbangan di antara tekanan dan graviti tidak akan kekal stabil. Jika fusion dalam teras tidak menggantikan tenaga yang dipancarkan daripada permukaannya, dengan itu kemudian mengekalkan jumlah kandungan tenaga habanya dengan tetap, maka menyebabkan berlaku pengecutan graviti yang menyebabkan matahari itu mengecil dan memaksa suhu terasnya meningkat. Kesimpulannya di sini, matahari kekal bersinar sehingga hari ini kerana 4.5 bilion tahun yang lalu, pengecutan graviti menyebabkan matahari cukup panas untuk mengekalkan nuclear fusion dalam terasnya. Sejak itu, tenaga dibebaskan melalui fusion yang mengekalkan keseimbangan graviti dan keseimbangan energi dalam matahari. Hal ini menyebabkan matahari bersinar dengan stabil dan dapat membekalkan cahaya dan haba kepada kehidupan di bumi. Fakta menarik matahari. Teras matahari mengandungi hidrogen yang sangat cukup bagi mengekalkan keseimbangannya selama 10 bilion tahun. Akan tetapi, matahari hanya sekitar separuh dari 10 bilion tahun hidupnya. 5 bilion tahun dari sekarang, apabila matahari telah menggunakan kesemua sumber tenaganya, graviti pengecutan akan berlaku dan bakal terjadinya kematian matahari seperti bintang-bintang yang lain. Seterusnya, kita akan mempelajari mengenai sifat asas matahari. Matahari dibuat daripada hidrogen dan helium. Diameter matahari sepadan atas 109 bumi. Bintik matahari iaitu sunspot terbentuk atas permukaan matahari. Matahari berputar satu kali setiap 25 hari. Lagi lama dekat kutub iaitu kira-kira 30 hari. Matahari mengeluarkan bilangan energi yang sangat besar. Walaupun tenaga yang dibebaskan matahari amat besar, matahari sendiri tidak musnah kerana diimbangi oleh tarikan graviti yang sangat tinggi. Matahari ialah sebiji bola plasma iaitu atom terion. Perbezaan suhu dan ketumpatan plasma pada kedalaman yang berbeza memberi matahari struktur yang berlapis-lapis. Seterusnya, kita akan menyentuh mengenai lapisan struktur matahari. Bahagian atmosfera matahari yang pertama iaitu solar wind. Solar wind terdiri daripada zarah bertenaga tinggi yang bergerak beratus kilometer sesaat dan dipancar oleh matahari. Solar wind merupakan aliran zarah bercas daripada permukaan matahari. Zarah-zarah itu terdiri daripada elektron dan proton dan zarah alfa. Yang kedua, korona. Korona merupakan lapisan matahari yang paling luar daripada solar atmosfera. Suhunya sangat panas, kira-kira 1 million Kelvin. Korona ini memanjang sejauh 1,000,000 kilometer ke angkasa lepas. Korona membentuk lingkaran putih kebiru-biruan dan ia hanya boleh dilihat semasa kejadian gerhana matahari. Yang ketiga, kromosfera. Kromosfera merupakan lapisan tengah daripada atmosfera matahari. Ianya sukar dilihat kerana ketumpatan gas yang rendah. Suhunya lebih sejuk daripada korona, iaitu hampir 10,000 Kelvin. Kromosfera ini dapat dilihat semasa kejadian gerhana matahari sahaja. Ini kelihatan sebagai satu lingkaran merah sekeliling bulan semasa gerhana matahari. Warna merah itu dihasilkan oleh gas hidrogen pada suhu yang tinggi. Kromosfera ini memancarkan sinaran X-ray matahari. Yang keempat, fotosfer iaitu fotosfera. Fotosfera merupakan lapisan permukaan matahari yang dapat dilihat melalui teleskop. Ia merupakan lapisan matahari yang memancarkan cahaya. Fotosfera kelihatan bercahaya kuning dari bumi. Suhunya kira-kira 5,800 Kelvin dan berketebalan 300 km. Ia terdiri daripada granul yang kelihatan berputir dan bergelora. Ianya bergelora disebabkan gas dari teras terbebas ke permukaan. Fotosfera memancarkan cahaya matahari ke bumi dalam bentuk foton, iaitu radiasi elektromagnet. Seterusnya, kita akan menyentuh mengenai bahagian dalaman matahari. Yang pertama, convection zone, iaitu zon perolakan.
Convection zone ini merupakan lapisan matahari di antara fotosfera dengan radiation zone. Ianya terdiri daripada plasma iaitu gas yang boleh mengkondaksikan elektrik, di mana tenaga diangkut ke atas dengan kenaikan gas panas. Kedalamannya sejauh 200 km hingga ke fotosfera. Tenaga daripada radiation zone dalam bentuk foton akan bergerak dalam bentuk pusaran daripada teras dia keluar masuk ke radiation zone dalam bentuk foton, dan apabila dia masuk convection zone dia akan bergerak dalam bentuk pusaran. Plasma di convection zone itu akan berular. Kemudian aliran tenaga yang bergerak secara berpusar membentuk sel-sel perolakan. Yang kedua, radiation zone, iaitu zon radiasi. Radiation zone merupakan lapisan matahari di antara teras iaitu core dengan convection zone. Tenaga daripada teras bergerak menerusi radiation zone dalam bentuk radiasi elektromagnet iaitu foton. Tenaga yang dihasilkan daripada tindak balas nuklear dalam teras akan masuk ke dalam radiation zone dalam bentuk foton. Suhu di radiation zone kira-kira 10 million Kelvin. Yang ketiga, core, iaitu teras. Teras merupakan lapisan paling dalam di pusat matahari. Ia merupakan sumber tenaga utama matahari. Di teras, energi dihasilkan melalui proses nuclear fusion, iaitu perlakuan nuklear, di mana satu atom hidrogen bergabung dengan satu lagi atom hidrogen lain membentuk satu atom helium. Tindak balas ini berlaku sepanjang masa dan menghasilkan tenaga dan haba yang sangat tinggi. Suhu di teras sangat panas, kira-kira 15 million Kelvin dan sangat tumpat. Seterusnya ialah nuclear fusion dalam matahari. Dalam tajuk ini, kita akan belajar sedikit mengenai konsep-konsep kemis dan ada juga sedikit konsep-konsep fizik. Nuclear fusion dalam matahari bertindak sebagai tenaga yang sentiasa menyinarkan matahari. Nuclear fusion juga berlaku di teras matahari, iaitu core. Nuclear fusion juga merupakan satu faktor matahari boleh menukarkan gas hidrogen kepada helium. Sebelum kita masuk kepada nuclear fusion dalam matahari, kita perlu membezakan dahulu di antara nuclear fusion dan nuclear fission. Yang pertama ialah nuclear fission. Nuclear fission ialah satu nukleus yang besar berpisah menjadi kecil. Kemudian, nuclear fission juga digunakan sebagai kuasa nuklear pada tumbuhan yang berada di bumi dalam menjana tenaga. Nuclear fission juga digunakan sebagai untuk memisahkan isotop uranium atau plutonium kepada tindak balas berantai. Seterusnya ialah nuclear fusion. Nuclear fusion ialah nukleus yang kecil, kemudian mereka bercantum untuk membentuk menjadi satu nukleus yang besar. Nuclear fusion ini berlaku pada matahari dan bintang-bintang yang lain. Secara konklusinya, nuclear fission daripada satu berpecah menjadi dua. Nuclear fusion pula daripada dua bercantum menjadi satu. Seterusnya ialah fusion pada matahari. Seperti yang kita tahu, nuclear fusion berlaku pada teras matahari. Hal ini kerana teras matahari mempunyai suhu yang sangat tinggi yang membolehkan proses nuclear fusion boleh berlaku. Suhu ialah pergerakan. Hal ini bermaksud suhu yang tinggi membolehkan nukleus bergerak pada kelajuan yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan kandungan dalam matahari ialah gas hidrogen ataupun dikenali sebagai protons. Hidrogen atau proton memiliki cas positif. Seperti yang kita tahu, cas positif tidak boleh bercantum dengan cas positif. Hal ini bermaksud proton tidak boleh bercantum dengan proton yang lain.
Pada kelajuan yang rendah, nuklear-nuklear iaitu proton-proton di dalam matahari tidak boleh bercantum sesama sendiri kerana adanya tolakan elektromagnetik. Bagi mencantumkan proton-proton ini, kelajuan perlu pada tahap tinggi, yang bermaksud suhu juga perlu berada pada tahap yang tinggi. Oleh itu, pada kelajuan yang tinggi atau pada suhu yang tinggi, nuklear-nuklear ini boleh melawan electromagnetic force iaitu tolakan-tolakan elektromagnetik. Dan kemudian, barulah mereka boleh bertemu dan bercantum. Proses penolakan elektromagnetik antara protons juga dikenali sebagai Coulomb barrier. Oleh itu, bagi mengatasi Coulomb barrier ini, kelajuan protons perlu pada tahap yang tinggi, iaitu perlu pada suhu yang sangat tinggi. Di teras matahari, suhunya mencapai 10 million Kelvin, iaitu sangat panas. Kelajuan yang tinggi ini boleh menolak proton dan neutron untuk lebih dekat dan kemudian mereka boleh bercantum. Seterusnya, kita akan masuk kepada rantaian proton-proton atau dalam bahasa Inggerisnya ialah the proton-proton chain. Proses nuclear fusion dalam matahari terjadi dengan 4 proton daripada hidrogen yang bercantum sesama sendiri, kemudian menghasilkan satu nukleus helium dan sedikit tenaga. Equationnya ialah 4,1H menjadi 1,4He iaitu helium dan juga energi. Rantaian ini mempunyai 3 langkah asas. Langkah yang pertama, langkah ini ialah 2 proton yang membawa 1 charge positif bercantum untuk membentuk satu nukleus yang bernama deuterium. Deuterium ini ialah isotop kepada hidrogen dan terdiri daripada 1 proton dan 1 neutron. Dalam tindak balas ini, 1 proton bertukar menjadi neutron, manakala 1 lagi proton masih kekal sebagai proton. Dan proses ini berlaku 2 kali dalam rantaian keseluruhan. Dalam physics law, charge sesuatu partikel perlu dikekalkan. Maka dalam tindak balas ini, terhasil juga satu subatomic partikel yang bernama positron. Positron ini membawa satu charge positif. Dalam physics law tadi, menunjukkan bahawa tindak balas ini bermula dengan charge plus 2, iaitu 1 charge positif daripada proton dan 1 lagi charge positif daripada proton yang kedua. Maka hasilnya juga perlulah plus 2, iaitu 1 charge positif daripada positron dan 1 lagi charge positif daripada proton. Dalam tindak balas ini, 1 lagi subatomic partikel telah dihasilkan. Partikel ini sangat kecil dan ringan yang bernama neutrino. Neutrino ini tidak membawa apa-apa charge. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini, satu nukleus deuterium yang dihasilkan dalam langkah yang pertama tadi dilepaskan bersama dengan satu proton untuk menghasilkan satu nukleus helium-3. Helium-3 ini ialah hasil formasi daripada satu neutron dan 2 proton. Dalam tindak balas ini juga turut menghasilkan gamma ray dan juga berlaku 2 kali dalam rantaian sama seperti langkah yang pertama tadi. Langkah yang ketiga, 2 helium-3 yang dihasilkan dalam langkah yang kedua tadi dilepaskan dan kemudian kedua-dua helium-3 ini bercantum untuk menjadi helium-4. Helium-4 ini ialah helium yang normal. Dalam tindak balas ini turut dilepaskan juga 2 proton lebihan. 2 proton ini
akan memulakan semula rantaian proton untuk membentuk deuterium pada langkah yang pertama tadi. Ini ialah gambaran penuh rantaian proton-proton. Bermula pada langkah yang pertama, 2 proton bergabung untuk membentuk deuterium, kemudian dilepaskan dan bertemu 1 proton untuk menjadi helium-3. 2 helium-3 bergabung untuk menjadi helium-4 dan 2 proton dilepaskan. 2 proton ini akan kembali kepada cycle yang pertama tadi. Sekarang kita akan melihat tindak balas nuclear fusion dalam matahari secara keseluruhan. Bermula dengan 4 proton bercantum menghasilkan 1 nukleus helium. Dalam tindak balas ini, turut dihasilkan 2 subatomic particle iaitu positron membawa charge positif dan neutron yang sangat kecil dan tidak membawa apa-apa charge, dan juga gamma ray. Mereka ini iaitu positron, neutron dan juga gamma ray membawa tenaga dalam proses nuclear fusion ini. Rantaian proton-proton pada matahari dalam 1 saat. Dalam 1 saat, matahari melepaskan sebanyak 600 juta tan hidrogen dan membentuk 596 juta tan helium dalam sesaat sahaja. Maka ini bermaksud sebanyak 4 juta tan tenaga telah dilepaskan dalam tempoh 1 saat sahaja. Seterusnya, kita akan masuk kepada termostat solar. Termostat solar ialah proses kestabilan kadar fusion matahari. Kadar tenaga nuklear yang terhasil dari dalam teras matahari adalah sama dan perlu sama dengan kadar tenaga yang dipancarkan dari permukaan matahari. Termostat solar ini membawa maksud apabila suhu pada teras matahari bertambah panas, kadar fusion juga akan bertambah. Maka, teras akan mengembang sedikit demi sedikit dan kemudian akan menyejuk. Apabila suhu pada teras matahari menurun, kadar fusion juga akan berkurang. Maka dengan ini, teras akan mengecut dan kemudian memanas. Kadar matahari yang berterusan. Kadar matahari yang berterusan menceritakan bagaimana cahaya matahari dan juga suhu matahari boleh berterusan. Apabila 4 partikel menjadi satu, iaitu apabila 4 proton bertukar menjadi 1 helium, maka jumlah partikel dalam teras matahari akan menjadi semakin sedikit. Pengurangan ini akan menyebabkan teras matahari menjadi semakin mengecil. Semakin kecilnya teras matahari menjadikan suhunya semakin meningkat, yang mana kadar fusion juga semakin meninggi. Maka dengan ini, kecerahan matahari juga akan bertambah dan suhunya juga akan meningkat bersama. Seterusnya, kita masuk kepada tenaga yang dihasilkan dari teras matahari mengambil masa yang lama untuk sampai ke permukaan matahari. Persoalannya, bagaimana tenaga fusion yang berada di teras matahari boleh keluar daripada permukaan matahari? Foton yang berada di teras hanya boleh bergerak separuh daripada milimeter sebelum bertemu dengan elektron. Bermaksud, foton terhad dalam pergerakannya. Kemudian, foton dalam matahari akan melanggar elektron, kemudian akan terlencong ke arah yang lain. Foton yang terlencong ini akan bergerak secara zigzag sehinggalah dia boleh terkeluar daripada permukaan matahari.
pergerakan ini dipanggil sebagai radiative diffusion. Kedudukan convection zone terletak di bawah fotosfer. Seperti yang kita tahu tadi, foton yang telah sampai ke radiation zone akan pergi ke convection zone melalui proses convection. Convection ini ialah proses membawa naik gas-gas yang panas ke atas permukaannya dan akan membawa turun gas-gas sejuk. Penurunan gas sejuk ini akan menghasilkan penampakan gelap pada fotosfer. Gambar rajah di kanan ini menunjukkan bahawa keadaan fotosfer yang melalui proses convection. Kawasan yang cerah itu mencapai sejauh 1000 km jaraknya. Seterusnya, kita akan masuk kepada cara mengetahui kejadian dalam matahari. Para saintis telah pun menggunakan 3 metod, iaitu yang pertama, mathematical models, yang kedua, dengan cara mengkaji solar vibration, dan yang ketiga, dengan mengkaji solar neutrinos. Yang pertama ialah menggunakan mathematical models ataupun model matematik. Model ini menggunakan laws of physics untuk mengetahui keadaan di dalam matahari. Model ini juga menggunakan komposisi matahari dan juga berat matahari sebagai input kepada equation untuk mengetahui gravitational equilibrium, temperature of the sun dan juga energy transfer daripada teras matahari ke permukaan matahari. Cara yang kedua ialah dengan mengkaji solar vibrations. Solar vibrations ini ialah kita akan mengkaji pattern-pattern vibration ataupun pattern-pattern gerakan pada permukaan matahari. Dengan itu, kita akan mengetahui apa yang berada di dalam matahari. Solar vibration ini juga menggunakan konsep Doppler shift, yang mana jika cahaya itu semakin mendekat, akan terjadinya blue shifted. Manakala jika cahaya itu menjauh, maka akan terjadinya red shifted. Cara yang ketiga ialah dengan mengkaji solar neutrinos. Seperti yang kita telah belajar sebelum ini, neutrinos adalah subatomic particle yang sangat ringan dan sangat kecil, yang mana dihasilkan ketika rantaian proton-proton. Sebenarnya, neutrino ini mempunyai 3 jenis. Di Sudbury Neutrino Observatory di Kanada, boleh mengesan ketiga-tiga jenis neutrino ini. Akhir sekali, kita akan menyentuh mengenai cuaca solar. Tenaga yang dikeluarkan dalam teras matahari akhirnya akan sampai ke permukaan solar di mana ia membantu membentuk pelbagai fenomena yang dapat kita lihat daripada bumi. Kita panggil perubahan ini sebagai solar weather ataupun solar activity. Solar activity ini seperti cuaca kerana ia berubah mengikut waktu. Ianya terdiri daripada sunspots iaitu bintik matahari, letupan besar yang dikenali sebagai solar flares dan gelong besar yang terdiri daripada gas panas yang dinamakan sebagai solar prominence. Semua fenomena ini berkait dengan medan magnet. Fenomena yang pertama ialah sunspots. Sunspot merupakan kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan fotosfera matahari. Ianya kelihatan gelap kerana suhunya lebih rendah daripada permukaan matahari yang lain, iaitu kira-kira 4000 Kelvin. Ianya merupakan kawasan di mana terdapat medan magnet yang kuat. Sunspots ini lebih sejuk daripada permukaan sekitarnya kerana garis medan magnet menekan perolakan di dalam sunspots dan menghalang plasma di sekeliling daripada memasukinya.
Sunspots ini berlaku dalam beberapa minggu dan menghilang apabila medan magnet berkurang yang menyebabkan plasma boleh memasukinya. Yang kedua ialah solar prominence, iaitu semarak suria. Solar prominence ini ialah letusan suria yang bermula dari fotosfera dan memanjang sehingga ke korona. Ianya berbentuk gelungan yang sangat besar ataupun lajur melengkung. Ianya terdiri daripada plasma iaitu gas hidrogen dan helium yang bercas elektrik. Solar prominence ini merupakan gelung gas yang terang yang sering menghubungkan sunspots yang hadir dalam bentuk pasangan. Gas dalam kromosphere dan korona matahari boleh terperangkap dalam gelung ini dan membentuk giant solar prominence. Solar prominence ini mencapai ketinggian 100,000 kilometer dari permukaan matahari dan kekal sehingga beberapa hari dan beberapa bulan. Seperti sunspots juga, solar prominence ini menghilang selepas tolakan medan magnet berkurang. Yang ketiga ialah solar flares ataupun dikenali sebagai solar storm. Solar flares ini berlaku kerana adanya aktiviti kemagnetan ataupun dipanggil sebagai magnetic field yang berlaku melalui sunspot dan juga prominences. Solar flares ini akan menghantar hembusan sinaran X-ray dan juga partikel-partikel yang bercas ke angkasa. Seterusnya ialah coronal holes. Coronal holes atau dikenali sebagai lubang koronal ialah kawasan korona matahari yang bebas daripada gas-gas yang panas. Kawasan ini ialah di mana medan magnetnya terbuka dan memberi ruang kepada solar wind untuk melepaskan partikel-partikel yang bercas. Seperti dalam gambar rajah di atas, kawasan coronal holes kelihatan gelap pada gambaran UV dan juga gambaran X-ray. Seterusnya ialah aktiviti solar yang boleh memberikan kesan kepada manusia. Seperti yang kita tahu tadi, solar flares boleh membebaskan sinaran X-ray dan juga membebaskan partikel-partikel yang bercas ke udara. Solar flares juga boleh mencapai tahap di mana ia boleh merembeskan berbilion tan gas yang sangat panas dan berbentuk huge bubble yang dipanggil sebagai coronal mass ejection ataupun CMAS. CMAS ini turut membebaskan partikel-partikel yang bercas dari korona. Coronal mass ejection juga boleh menghasilkan ribut geomagnetik atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil geomagnetic storm yang boleh memberi kesan terhadap electricity dan juga communication di bumi. Ribut geomagnetik menjadi faktor kepada penghasilan aurora. Aurora boleh terjadi apabila partikel yang bercas dari matahari boleh sampai ke bumi. Kemudian, partikel-partikel yang bercas ini akan meluru ke atom dan molekul yang berada di atmosfera bumi. Partikel yang bercas ini akan excite atom-atom ataupun akan merangsang atom-atom yang berada di bumi yang menyebabkan cahaya cantik akan terhasil. Seterusnya, timbullah satu persoalan iaitu bagaimana aktiviti solar boleh berubah. Mengikut gambar rajah, jumlah sunspot akan meningkat dan juga menurun dalam masa kitaran ulangan 11 tahun. Sunspot akan berbeza tahun demi tahun. Ada waktunya sunspot banyak dan ada waktunya juga sunspot akan sedikit. Solar maksimum ialah apabila telah mencapai 11 tahun kitaran ulangan. Pada waktu ini, medan magnetik akan berubah arah. Jika pada asalnya medan magnetik itu ke arah utara, dia akan berubah arah ke arah selatan. Dan jika medan magnetik itu pada asalnya bergerak ke arah selatan, maka dia akan berubah arah ke utara pula.
Maunder minimum pula ialah nama yang digunakan pada tempoh tiada sunspot yang berlaku, iaitu pada tahun 1645 hingga tahun 1715. Kitaran ini kitaran yang agak panjang dan sangat menakjubkan, terutamanya bagi kalangan astronomi. Seterusnya ialah penyebab berlakunya kitaran sunspot. Seperti yang kita tahu, sunspot ini terjadi kerana adanya medan magnet atau magnetic field. Kitaran sunspot ini sebenarnya adalah berkaitan juga dengan pusingan dan penolakan medan magnetik di matahari, atau dikenali sebagai twisting and winding of magnetic field. Garisan medan magnet akan bergerak dari utara ke selatan. Sebenarnya, matahari akan berputar lebih laju berdekatan pada ekuatornya berbanding membuat putaran pada tiangnya, iaitu pol. Maka dengan itu, medan magnetik akan terbentuk pada ekuator matahari. Garisan medan magnetik ini akan menjadi lebih terpusing kerana putaran laju pada ekuator matahari. Maka sunspot akan terhasil apabila twisted line ataupun medan magnet yang terpusing itu menjadi gelung ke atas matahari. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.